Ramadan itu permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan pengakhirannya adalah dilepaskan daripada azab api neraka Allah. Jadi ulama menyebut, ada ulama menyatakan maknanya hadis ini membahagikan Ramadan itu kepada 3 fasa. Fasa yang pertama, 10 yang pertama itu fasa rahmat. Kemudian fasa yang kedua, 10 hari kedua, fasa keampunan. Kemudian fasa yang ketiga, hari-hari yang terakhir adalah dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين فأما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh haji jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam dan nikmat kesempatan Allah SWT berikan kita, taufikkan kita untuk kita melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk kita melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Ini juga merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada pada hari-hari di dalam bulan Ramadan yang pastinya berbeza dengan hari-hari kita pada bulan-bulan yang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana keistimewaan dan kelebihan Ramadan itu sendiri, yang mana di dalamnya ada banyak kebaikan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari yang ke-26 Ramadan. Cepat masa berlalu. Ada orang tu dia rasa baru je Ramadan masuk, baru dia nak mula baca Quran, baru nak mula bangun malam, rupanya Ramadan dah hampir berlalu pergi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah kita sebagai orang beriman kena sentiasa memanfaatkan masa yang ada untuk kita melakukan amal ibadah. Satu pepatah Arab menyatakan masa itu ibarat pedang. Al-waqtu kas-saif illam taqta'ahu qata'uka. Kalau kamu tidak memotongnya, nescaya dia akan memotong kamu. Maka kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa supaya kita sentiasa berada di dalam kebaikan. Dan syaitan tidak akan membiarkan manusia, orang beriman begitu sahaja. Ketika dia leka daripada melakukan amal ibadah kepada Allah, maka syaitan akan membisikkan ke dalam hatinya supaya maknanya dia melakukan perkara yang berlawanan dengan yang sepatutnya. Imam Hasan Al-Banna menyatakan, diri kamu kalau tidak disibukkan dengan perkara kebaikan, nescaya dia akan menyibukkan kamu dengan perkara kejahatan. Jadi kita mengisi masa-masa dalam bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ramadan ini bulan rahmat. Kenapa bulan rahmat? Kerana padanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, kelebihan, kebaikan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tandanya Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan yang kita lakukan yang mungkin pada bulan-bulan yang lain sekian banyak pahalanya, tapi bulan Ramadan digandakan beberapa kali ganda. Seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan, orang yang melakukan satu amalan sunat, maka diberikan ganjaran pahala seperti satu amalan fardu. Orang yang melakukan satu amalan fardu, maka digandakan pahalanya sampai 70 kali ganda amalan fardu. Jadi ini kelebihan kita melakukan amalan dalam bulan Ramadan. Setiap waktu, setiap amalan itu digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang walaupun hadis ini dikategorikan hadis dhaif, tetapi sebagai fadail a'mal, kita nak menambahkan semangat kita dengan mengetahui nilai amalan kita, maka saya nyatakan Nabi SAW bersabda, Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idqun minan nar. Ramadan itu permulaannya adalah rahmat,
pertengahannya adalah keampunan, dan pengakhirannya adalah dilepaskan daripada azab api neraka Allah. Jadi ulama menyebut, ada ulama menyatakan maknanya hadis ini membahagikan Ramadan itu kepada 3 fasa. Fasa yang pertama, 10 yang pertama itu fasa rahmat. Kemudian fasa yang kedua, 10 hari kedua, fasa keampunan. Kemudian fasa yang ketiga, hari-hari yang terakhir adalah dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ulama-ulama juga menyatakan maksud hadis ini sebagai orang beriman yang melalui ibadah puasa, mereka akan melalui ketiga-tiga peringkat ini. Maknanya permulaan mereka melaksanakan ibadah puasa, mereka memancing rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunjukkan kesungguhan beribadah kepada Allah, berpuasa pada siang harinya, kemudian bangun malam menghidupkan malam dengan tarawih, kemudian dengan bertadarus, kemudian dengan qiyamul lail, zikir, selawat dan sebagainya. Maka perkara yang dilakukan ini tidak lain untuk mendapatkan rahmat Allah. Bila Allah sudah merahmati seseorang, maka mudah baginya untuk melakukan amal ibadah. Bila Allah merahmati seseorang, maka ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ibadah seseorang diterima oleh Allah, tandanya dia akan istiqamah. Dia mudah nak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Mudah dia nak menambahkan amal itu dengan amalan-amalan sunat. Mudah untuk dia memperbaiki kehidupan dia, akhlak dia dan sebagainya. Itulah apabila Allah telah memberikan rahmat kepada seseorang. Jadi ulama kata bila seseorang yang melalui Ramadan itu telah lepas fasa kerahmatan, maka dia akan masuk yang seterusnya, iaitu bila Allah telah merahmati dia, takkanlah Allah akan membiarkan dia dalam keadaan berdosa, melainkan Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Maka barulah dia masuk kepada fasa keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang yang banyak berdosa, masuk bulan Ramadan, kita tunjuk kesungguhan kita nak mendapatkan rahmat Allah, Allah merahmati kita, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan bila seseorang itu telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, takkanlah Allah nak campakkan orang ni ke dalam api neraka, maka orang ni akan diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk fasa yang ketiga. Maksud diselamatkan daripada api neraka Allah, orang ni akan terpelihara daripada bisikan-bisikan syaitan, terpelihara daripada perkara-perkara yang menjatuhkan dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama menyatakan Ramadan ini bulan tarbiyah. Kenapa? Kerana dalam Ramadan inilah kita mentarbiah nafsu kita, mentarbiah diri kita supaya menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berapa hari lagi kita dah nak masuk hari raya Aidul Fitri, yang mana ulama Nabi SAW menyatakan, maknanya ulama nyatakan laisal aid man labisal jadid walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Tidaklah hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian-pakaian yang baru, tetapi hari raya itu adalah apabila bertambahnya ketaatan seseorang itu daripada yang biasanya. Maknanya kita menyambut hari raya nanti dalam keadaan kita gembira, kejayaan kita melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan, dan gembira kerana apa? Kerana kehidupan kita sudah tidak sama macam sebelum Ramadan. Kita akan lebih taat kepada Allah. Kita akan lebih tunduk kepada Allah, lebih khusyuk dan khudu' dalam banyak perkara kehidupan ini. Inilah yang kita nakkan daripada Ramadan. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan berkaitan dengan kita berpuasa Ramadan ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang beriman, telah diperintah, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan ke atas umat yang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Mudah-mudahan kamu tergolong di kalangan orang bertakwa. Jadi tuan-tuan, matlamat kita berpuasa dalam bulan Ramadan dan melakukan segala amal ibadah ini untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dengan maksud kita akan lebih rasa takut dengan Allah. Sedangkan takut manusia kepada makhluk yang lain ini tak sama dengan takut manusia kepada Allah yang kita maksudkan sebagai takwa tadi. Kerana bila takutkan makhluk, kita akan lebih jauh dengan makhluk. Maknanya bila kita takutkan anjing, menampak anjing kita, tak nak dekat dengan anjing, itu takut pada anjing. Kalau dengan harimau, lagi takut. Bila lebih takut, kita akan lebih jauh. Kan, nampak anjing kita boleh lagi tukar jalan lorong yang lain. Kalau nampak harimau, mungkin kita lari. Sebab apa? Sebab lebih kita takut, maka lebih kita jauhkan diri. Tapi beza takut kita dengan Allah, semakin kita takut, semakin kita dekat. Semakin takut, semakin dekat. Itulah dia konsep takwa yang kita nakkan dalam Ramadan ini. Bila kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambah kasih dan cinta kita kepada Allah.
Bila kita cintakan Allah, kita melakukan sesuatu sesuai dengan kecintaan kita. Kita buktikan dengan kesungguhan kita melakukan amal ibadah, kesungguhan kita memohon keampunan Allah, kesungguhan kita untuk memohon dijauhkan daripada azab Allah. Maka bila orang tu melakukan yang sedemikian, Allah kata apa dalam satu hadis qudsi, maka ketika dia datang kepadaku dengan perkara-perkara yang sunat, maknanya dia buat perkara yang fardu, kemudian ditambahkan pula dengan perkara-perkara yang sunat, maka aku akan mencintainya. Bila Allah sudah mencintai kita, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kuntu basarahu alladhi yabsur bihi, kuntu rijahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia melakukan tindakan dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Maknanya segala kehidupan kita setelah mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak kita lakukan sesuatu melainkan hanya kerana Allah. Allah redha kita melihat sesuatu, kita tahu Allah suka, maka kita lihat. Bila Allah tak redha, tak suka, maka kita tak lihat. Sebab apa? Sebab kita sudah mencintai Allah dan Allah sudah cinta pada kita, maka kita tak akan buat perkara melainkan apa yang telah Allah redha pada kita. Jadi inilah yang kita nakkan dalam bulan Ramadan, iaitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan pada siangnya sahaja. Dengan kita melakukan ibadah puasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi juga merangkumi 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan. 1 bulan ni tuan-tuan tak lama. Dulu mungkinlah kita rasa sebulan tu lama nak berlalu, bila nak habis ni? Kan? Rasa macam dah dekat nak raya tapi tak raya-raya lagi. Hari ini masa cepat berlalu. Jadi sebulan Ramadan ini kita kena manfaatkan. Sebab apa tuan-tuan? Ramadan mungkin akan kembali. Tahun depan Ramadan akan kembali. Tahun akan datang Ramadan akan kembali. Kita ni tak pasti akan kembali ke tidak. Ataupun kita tak sempat bertemu dengan Ramadan atau tidak. Maka kita manfaatkan Ramadan sedia ada ini untuk kita menambahkan amal ibadah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasa satu hadis Nabi SAW menyatakan, ketika nak solat, Nabi kata apa? Sallu salatal muwadda'. Maksudnya apa? Sembahyanglah kamu seolah-olah inilah sembahyang yang penghabisan. Kita nak sembahyang tu, Nabi kata apa? Sembahyanglah kamu seolah-olah ini sembahyang yang terakhir. Macam mana kalau sembahyang tu sembahyang terakhir kita? Samalah macam orang, macam banduan kan, sel akhir tu. Kalau dia dapat buat satu ibadah tu, mungkin dia lebih khusyuk, mungkin dia menangis, dia taubat sungguh-sungguh. Begitulah. Nabi kata nak sembahyang, solatlah kamu, solat itu solat yang terakhir. Supaya kita apa? Tunjuk kesungguhan kita nak persembahkan perkara yang terakhir kita lakukan kepada Allah. Begitulah puasa kita ni, jadikan seolah-olah inilah puasa yang terakhir. Ada satu kitab kecil itu dia tulis Ramadan akhir. Kan? Kita nak baca pun takut. Sebab apa? Maksud Ramadan akhir ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita boleh bayangkan, ya Allah, kalaulah ini Ramadan aku yang terakhir, apa yang kita nak? Kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir, aku nak supaya Ramadan ini menjadi Ramadan penghapus dosa. Kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan Ramadan inilah yang mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan Ramadan inilah yang terbaik pernah aku lalui dalam kehidupan ini. Kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir, Ramadan inilah yang mendekatkan aku dengan Allah, memasukkan aku ke dalam syurga, jauhkan aku daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hadis Nabi sebut juga, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu dinilai pada penghujungnya. Kita buat satu bangunan, kan? Kita dah lukis plan cantik dah, kan? Dan orang tengah buat bangunan, baru start piling. Piling apa, tengah buat, baru start pasang lantai baru. Orang tak kata bangunan tu cantik. Kenderaan mungkin baru susun belum siap pasang lagi. Orang tak kata kenderaan tu hebat. Tetapi tuan-tuan, bila dah nak siap bangunan tu, bila kenderaan tu dah siap tinggal nak jalan sahaja, barulah orang kata bangunan tu cantik. Sebab apa? Sebab sesuatu itu dinilai pada penghujungnya. Mana kehidupan kita pun dinilai pada penghujungnya. Ramadan kita pun dinilai pada penghujungnya. Kan? Sebab apa? Sebab Ramadan itu kemuncaknya adalah pada penghujung. Allah SWT pilih malam-malam yang akhir itu untuk berlakunya malam Lailatul Qadar. Pada hari-hari yang akhir itu Allah nak tengok kesungguhan kita untuk memastikan Ramadan itu yang terbaik. Kerana apa? Kerana orang sekarang ni kalau jumpa, mungkinlah awal-awal Ramadan kawan kita akan tanya, malam ni tarawih kat mana? Pagi tadi pagi tadi sahur apa? Hari ni buka apa? Malam ni apa? Hari ni Quran dah juzuk berapa? Awal-awal Ramadan tu soalan yang orang tanya pada kawan-kawan dia. Hari ni apa soalan orang tanya? Kata tahun ni raya kat mana?
Tahun ni baju raya berapa pasang? Warna apa tema tahun ni? Tanya apa lagi? Tanya tahun ni raya hari apa? Jumaat ke hari Sabtu? Jadi dalam dalam kita masih berada bulan Ramadan ini pun kita dah mula dah bercerita benda yang luar Ramadan. Seolah-olah tetamu yang istimewa masih duduk dalam rumah lagi, kita duk cerita tetamu lain nak datang. Jadi kecil hati Ramadan. Aku masih duduk kat sini ni nak bagi kebaikan pada kamu. Kamu dah cerita tentang orang lain dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak salah untuk kita meraihkan kedatangan Aidul Fitri, kerana itulah tanda kejayaan kita dalam bulan Ramadan. Memang hendaklah kita meraihkan dengan menyambut Aidul Fitri. Tetapi jangan sampai kita melepaskan peluang kita hari-hari yang berlalu, waktu yang berlalu dalam Ramadan ini untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pepatah Arab kata, ma ta'akhkhara man bada'a. Tidak pernah terlambat orang yang memulakan. Alhamdulillah, mungkin di kalangan kita ni orang yang dah baca Quran banyak dah sepanjang Ramadan. Ada orang dah khatam sekali, ada orang dah khatam 2 kali. Ada yang ikut majlis khatam, hari ni majlis khatam, pagi dekat masjid ni, malam dekat masjid ni. Besok dekat masjid lain, malam masjid, mana tiap-tiap hari majlis khatam Quran. Tapi tuan-tuan, ada juga orang sebenarnya daripada awal Ramadan tak buka lagi Quran. Tak sempat sebab sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kenderaan, sibuk sepanjang Ramadan sampai dia tak perasan hari ni dah 26 Ramadan, Quran tak buka lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ma ta'akhkhara man bada'a. Tidak pernah terlewat orang yang memulakan. Kalau kita tak bangun malam lagi sebelum ini, malam ini kita nak bangun, tidak terlewat untuk kita mulakan. Kalau kita tak ada baca Quran lagi sebelum ni, hari ni kita nak start, boleh tak? Lambat tak? Tak terlambat. Kerana apa? Selagi kita bernyawa, maka selagi itulah peluang Allah bagi kita untuk melakukan ibadah. Kalau selagi kita bernyawa hari ini masih ada kesempatan kita baca Quran, bacalah Quran. Walaupun sebelum ni kita tak sempat baca Quran. Kita orang cerita malam semalam aku qiyam dekat sekian-sekian masjid, imam dia baca sedap. Kita nak cerita, kita tak bangun malam. Solat fardu pun kita ujung-ujung waktu, contohlah. Jadi ada tak peluang untuk kita nak bangun malam ni? Ada peluang. Sebab apa? Selama hidup itu masih dikurniakan oleh Allah. Selama itulah masih lagi peluang terbuka luas untuk kita menambahkan amalan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, pada malam-malam Ramadan ni biasalah kita bercerita tentang malam-malam akhir ini tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini juga keistimewaan yang hanya ada dalam bulan Ramadan, yang kita naklah kejar malam tersebut. Kesungguhan kita mendapatkan Lailatul Qadar itulah yang akan menyebabkan Allah kurniakan Lailatul Qadar kepada kita. Tapi jangan sampai kita memilih-milih malam. Ada orang kata hari ini malam berapa? Malam 21. Kita bangun tahajud lah. Kita tarawih lah. Hari ini malam berapa? Malam 22. Hari ini rehat. Lepas sembahyang Isyak kita tidur. Contohlah. Malam berapa? 23. Malam ni kita tahajud. Tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa Allah merahsiakan Lailatul Qadar? Samalah sebab Allah merahsiakan kematian ke atas setiap orang. Kenapa Allah merahsiakan kematian? Supaya setiap orang akan berusaha menambahkan amal ibadahnya pada setiap masa. Sebab tak tahu bila dia akan mati. Usianya 40 tahun. Dia kata dah tak ada masa dah. Ibadah. 60 tahun masih hidup lagi. Orang usia 20 tahun, dia kata panjang lagi masa. 21 tahun dah mati dah. Meninggal dunia dah. Jadi maknanya kehidupan kita ini Allah rahsiakan kematian supaya setiap masa kita akan teruja untuk menambahkan ibadah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitulah Allah rahsiakan Lailatul Qadar supaya setiap masa dalam Ramadan, siangnya, malamnya kita teruja untuk beribadah supaya kita dapat malam-malam tersebut. Dan orang yang mendapat Lailatul Qadar takkan terhenti malam tu sahaja. Tanda dia dapat Lailatul Qadar ialah dia akan mudah melakukan ibadah seterusnya. Orang pergi haji, tanda dia Allah terima haji dia mudah ibadah. Balik daripada ibadah umrah, ibadah haji, dia lagi seronok ibadah. Jadi begitulah Lailatul Qadar juga bukanlah maksudnya kita boleh pilih bila-bila sahaja, tapi kesungguhan kita itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapatkan satu malam yang nilainya lebih, bukan menyamai, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun. Kita dah biasa dengar dah mungkin kuliah tentang Lailatul Qadar. 83 tahun. Kita ni hidup kat dunia ni, katalah hidup kita 60 tahun. 60 tahun hidup tu, tidur je dah 20 tahun. Tidur saja 20 tahun tidur. Sebab apa? Satu hari 24 jam, katalah kita tidur 8 jam. 8 jam tu 1/3 daripada 24 jam. Jadi kalau kita hidup 30 tahun,
maknanya 10 tahun kita tidur je. Kita hidup 60 tahun, tidur saja 20 tahun. Jadi tinggal lagi 40 tahun. 40 tahun campur dengan kita, kita makan, minum, jalan, campur zaman jahiliah, zaman lara dulu, kan, campur tolak. Tinggal sikit je masa yang kita peruntukkan untuk ibadah. Tapi umat Nabi SAW, Allah kurniakan satu malam yang kalau kita menghidupkan malam tersebut, maka nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang mengetahui kelebihan ini, harga nilai malam tersebut, takkanlah dia akan lepaskan. Kalau kita orang campakkan batu-batu dekat tengah jalan kan, tengah masjid lah kan. Kalau orang tu tahu tu batu apa, rupanya batu permata, orang akan cepat-cepat ambil. Tapi orang yang tak tahu, dia akan marah. Apa benda batu-batu sepah kat tengah ni kan. Dia tengok orang berebut, dia tak peduli dah. Sebab apa? Dia tak tahu nilai batu tu. Kalau bagi budak-budak emas, seketul emas kan, dengan satu coklat lah kan, budak akan ambil coklat, dia tak ambil emas sebab dia tahu nilai coklat sedap. Emas tak tahu. Bagi kita emas dengan coklat, kita ambil emas. Kita boleh beli banyak coklat sebab kita tahu nilai emas. Begitulah kalau kita tahu nilai Lailatul Qadar itu, kita tak akan lepaskan, dan kita nakkan daripada kebaikan Lailatul Qadar itu menjadi satu titik tolak dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau bukan Ramadan, bila lagi? Jadi Ramadanlah masanya untuk kita mendapatkan kebaikan, kerahmatan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan mana kita dapat istiqamah dengan amalan kita ini pada bulan-bulan yang akan datang, sampailah kalau Allah takdirkan kita dapat Ramadan yang seterusnya, insya-Allah. Jadi itulah tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian saya pada tengah hari ini memberikan manfaat, peringatan untuk diri saya sendiri dan juga pada kita semua yang mendengar, insya-Allah. Mudah-mudahan amalan kita sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah dan kita semua diberikan rahmat, kasih sayang Allah, diberikan keampunan, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk perkongsian pada waktu ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi masa akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.